Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia. Bersama dengan saya, Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi bertemankan anda selama 1 jam bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Hari ini hari Rabu 17 Februari 2021. Kita harap dan doakan agar anda yang sedang menonton kita dan di mana saja anda berada, berada dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja. Gas, apa khabar Gas? Selamat pagi. Khabar baik. Apa khabar John? Sehat. Alhamdulillah. Di kesempatan ini juga kami nak wawarkan kepada pelajar-pelajar SPM yang akan menduduki peperiksaan ini pada minggu hadapan John. 22 Februari. Pastikan orang kata jangan lupa untuk baca doa dulu, itu yang paling penting. Persediaan itu kena dilakukanlah. Kalau cikgu kepada saya dahulu semasa sekolah menengah, antara tips yang mungkin jarang kita dengar adalah kadang-kadang kita tak dapat nak bagi perhatian 100% untuk jangka masa yang panjang. Jadi mungkin tips yang berguna kepada anda untuk saat-saat akhir ini adalah sikit-sikit tapi selalu-selalu. Maksudnya belajarlah sikit-sikit, lepas tu reward yourself. Boleh tengok phone kejap ke 3 minit sajalah. Lepas tu sambung lagi belajar. Kami doakan agar kecemerlangan milik anda untuk sijil pelajaran Malaysia, dan jangan jadikan suasana pandemik ini John sebagai orang kata alasan untuk kita tidak dapat perform dalam peperiksaan sebegini. Okey. Baik, hari ini bersamaan dengan 5 Rejab 1442 Hijriah, untuk umat Islam pasti lebih kurang 2 bulan saja lagi untuk kita menyambut bulan Ramadan. Apa pun perayaan yang bakal kita raikan, insya-Allah still meriah lah, masih meriah, dapat kita rayakan bersama dengan keluarga dalam norma baharu. Baik, topik pada hari ini John. Yang pertama pastinya tak lain tak bukan, kita akan bersama dengan penasihat kewangan Wan Alif, pakar kewangan kegemaran anda di rumah. Apa penasihat kewangan tetap Sejahtera Asia. Yes, dia dah permanent dah. Bukan part time lagi. Dan tajuk yang akan dibawakan pada hari ini adalah 12 masalah kewangan dalam keluarga. Apa yang perlu kita elakkan? Itu topik yang pertama. Yang kedua pada hari ini. Yang kedua kita akan bersama dengan seorang website creator ataupun website designer, web developer, iaitu CEO untuk Karuna Sarawak, untuk topik kepentingan mendigitalisasikan perniagaan anda. Dua topik yang semua penting, digital ekonomi dan sebagainya yang penting. Jadi itulah antara topik yang akan kami bincangkan di pagi ini. Jadi terus setia bersama dengan kami di saluran 122 Astro dan MyFeedView Sejahtera Asia. Sebelum itu kita nak bawakan perkembangan semasa. John akan mulakan dengan perkembangan COVID-19. Yet another day, another number. Tapi ini sangat penting untuk anda tahu. Mungkin di seluruh Malaysia ada penurunan, tetapi di Sarawak hari ini kami akan kabarkan kepada anda. Di Malaysia dahulu John akan mulakan. Malaysia mencatatkan 8 lagi kes kematian baharu akibat COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di negara adalah sebanyak 983 kes. Dalam masa yang sama, sebanyak 2,720 kes baharu COVID-19 dilaporkan. Ada penurunan di situ. Dan jumlah kumulatif kes jangkitan itu di negara kita adalah 269,165 kes. Seramai 5,718 pesakit sembuh dan dibenarkan pulang, satu angka yang cukup besar. Manakala kalau penularan mengikut negeri pula, Selangor masih lagi mencatatkan jangkitan baharu COVID-19 tertinggi dengan 1,300 kes baharu. Diikuti Johor 451 kes dan Kuala Lumpur 318 kes. Dan Kementerian Kesihatan juga turut memaklumkan terdapat 19 kluster baharu yang dikenal pasti, dan sebahagian daripada itu juga ada nombor yang agak besar yang dilaporkan di Sarawak. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak pula, Gas boleh kongsikan. Dan daripada keseluruhan kluster tersebut, bayangkan Sarawak mencatatkan 6 kluster baharu, dan perincian yang seterusnya untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak, 1 kematian, 193 kes baharu di Sarawak. Sarawak mencatatkan 193 kes positif COVID-19 malam, dengan daerah Sibu merekodkan kes yang paling tinggi, iaitu sebanyak 105 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak meningkat kepada 7,025 kes setakat ini. Dah 7,000 dah John di Sarawak. Juga duka cita dimaklumkan semalam 1 kes kematian dicatatkan di Sibu, dan ini menjadikan jumlah kes kematian di Sarawak meningkat kepada 62 kes setakat ini. Kalau kita lihat percaturan COVID-19 ini John, kalau sebelum ini kita bimbang dengan negeri Sabah kerana negeri Sabah bilangan kesnya sangat tinggi. Tetapi secara realitinya pada hari ini, kita di Sarawak bilangan kes kita lebih tinggi daripada di Sabah. Jadi sebelum itu kami nak ucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa. Diharapkan agar keluarga mangsa tabah menghadapi ujian ini. Pastinya ini membawa kepada perincian yang seterusnya juga di Sarawak, iaitu PKPD di Kampung Sungai Maung dan Taman Universiti
Univista mulai hari ini. Jawatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Kampung Sungai Maung Kuching dan Taman Univista Kota Samarahan bermula hari ini 17 Februari sehingga 2 Mac 2021. Keputusan ini dibuat pada lewat petang semalam selepas JPBNS membuat penilaian risiko setelah kes positif di 2 kawasan terbabit meningkat. Menurut Ketua Kampung Sungai Maung, Masni Morni, pergerakan penduduk dilihat berkurangan selepas mereka mengambil langkah berjaga-jaga susulan terdapat kes positif di kampung berkenaan. Dalam pada itu, 6 lagi kluster baharu dilaporkan di Sarawak iaitu kluster Geronggang di Sibu, kluster Mas Merah di Sibu, kluster Univista di Semarahan, kluster Kampung Sungai Maung di Kuching, kluster Gelong di Kapit dan kluster Kidurong 2 di Bintulu. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kluster aktif di Sarawak adalah sebanyak 21 kluster. Diharapkan dengan pelaksanaan PKPD ini dapat segera memutuskan rantaian penularan COVID-19 di beberapa kawasan di Sarawak dan perjuangan kita masih belum berakhir. Terus amalkan 3W macam biasa, wash, warn dan wear, dan juga elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation. Baik, mungkin perincian yang seterusnya daripada John. Baik, secara hari ini, orang awam boleh memuat turun buku panduan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di laman sesawang khas www.vaccinecovid.gov.my. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika melancarkan buku berkenaan berkata ia merupakan satu lagi langkah ke hadapan dalam usaha kerajaan menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan iaitu program vaksinasi terbesar yang dilaksanakan di negara ini. Jadi dalam buku panduan tersebut guys, dia akan bercakap dan juga kongsikan informasi mengenai jenis-jenis vaksin yang akan diberikan, juga akan kongsikan panduan bagaimana nak mendaftar sebagai penerima vaksin dan juga kita boleh tahu kita jatuh di kategori yang mana? Fasa 1, fasa 2 ataupun fasa 3. Fasa ketiga. Fasa pertama kabarnya pada 27 Februari ini di Sarawak untuk golongan Barisan Hadapan. Dan Perdana Menteri juga akan menerima yang pertama pada 26 Februari ini dengan izin kalau tiada halangan. Diharapkan agar semuanya berjalan dengan lancar dan kita nak tahu juga kita di fasa yang mana. Kalau orang kebiasaannya yang tak ada penyakit yang berisiko tinggi, fasa ketiga insya-Allah lah sebelum September 2021 ini. Apa-apa pun kami harapkan agar kerjasama daripada semua pihak untuk memberikan orang kata perhatian dan kepentingan untuk menerima vaksin ini. InsyaAllah kita akan dapat mencapai sasaran imunisasi kelompok sebelum Februari 2022. Itu sahaja perkembangan yang kita nak bawakan pada hari ini. Kita terus sahaja masuk ke topik kita pada hari ini, topik kewangan, yang mana isu mengenai kewangan adalah perkara utama yang dibahaskan dalam sesebuah institusi kekeluargaan ataupun oleh pasangan yang sudah berumah tangga. Persoalannya, bagaimana kita dapat mengelak daripada berlakunya konflik dan pergaduhan gara-gara masalah kewangan dalam keluarga ini. Jadi kita bersama, macam saya katakan tadi, tak lain tak bukan penasihat kewangan tetap kita, Wan Alif. Selamat pagi. Assalamualaikum. Aku dapat asal pagi YB lah. Macam YB lah ini. Sihat kita dua? Alhamdulillah sihat. Kenapa kita memilih tampak macam YB hari itu? Itu tampak seperti seorang apa kata orang tu yang berhormat. Tetapi kami nak jadikan gaya ataupun penampilan kami itu sebagai yang berusaha sajalah. Berusaha untuk memberikan tip yang berguna. Yes, itu yang paling penting. Kena setia bersama dengan Wan Alif untuk 2 blok yang pertama ini untuk kita tahu macam mana kita nak elakkan pergaduhan dalam institusi kekeluargaan kita gara-gara masalah kewangan ini. Jadi Wan Alif, apabila seseorang itu dah berkahwin dan menggabungkan pendapatan mereka bersama pasangan, barangkali mereka akan merasakan kedudukan kewangan mereka akan menjadi lebih kukuh dan stabil. Namun sekiranya tidak diatur perbelanjaan itu dengan betul, mereka tetap akan dilanda masalah kewangan tak kiralah berapa banyak pendapatan yang dijana. Pencerahan daripada Wan Alif. Okey, terima kasih Ghazali Zawawi dan terima kasih kepada Jonathan Ding dan selamat pagi diucapkan kepada semua penonton Sejahtera Asia hari itu. Tapi sebelumnya saya nak madah satu perkara dulu. Setiap permulaan kita mesti kita mulakan dengan niat, niat yang baik, usaha yang baik dan hasil pasti akan yang terbaik. Okey. Dan seperti soalan yang Gas padah tadi, kita jangan terlalu confident lah. Ima kita telah pun berkahwin dan boleh dikatakan dua-dua bekerja, berpendapatan yang kukuh, bergaji yang apa kata orang tahap dapat cari makan lah kata orang. Selesa lah. Tahap selesa. Tetapi jangan kita lupa kebarangkalian
In future apa yang berlaku terhadap kita, apa yang akan terjadi kepada kita bila-bila masa. Sebab nak nama musibah tu kita si tahu, nak nama maut tu kita si tahu bila-bila masanya datang. Wak Ima sebelum berkahwin sekalipun, dah dapat pasangan sekalipun, dan mungkin di faktor usia yang mungkin dah tua sedikit sekalipun. Sebab ya, saya madah the first kali episod dulu, kita si tahu malapetaka yang akan berlaku. Jadi jangan terlalu dalam keadaan selesa. Wak Ima dapat dua-dua, mungkin rasa ingin dapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang mewah. Boleh sekiranya ianya si melampaui batas keuangan kita. Betul, dua-dua memang bergaji besar. Mau rumah 3 tingkat, 4 tingkat, mau kereta RM10 pintu. Boleh sih, ada masalah. 10 pintu. 10 pintu. Banyak je. Yang ada duit. Tapi nya kena fikir in future, yangnya akan ada anak-anak. Yangnya masih ada orang tua ya. Sebab anak lelaki itu beza sikit dengan anak perempuan. Lelaki itu Wak Ima sudah kahwin sekalipun, tanggungjawab kepada ibu bapanya masih. Ianya jangan lupa. Wak Ima masih ada anak ibu bapanya, walaupun sedah adik-beradiknya masih ada. Dalam rancangan Gaspirasi dah. Gaspirasi. Memberikan inspirasi sebenarnya kata-kata Wan Alif tadi. Okey Wan Alif, ya kira adalah siap siaga kita untuk masuk dalam institusi kekeluargaan, memulakan rumah tangga dan sebagainya. Mungkin bagi pendapat Wan Alif lah, apa indikator yang perlu diketahui oleh satu-satu pasangan ini untuk mereka bersedia melangkah ke alam perkahwinan? Mungkin mereka mempunyai bilangan ataupun simpanan yang sekian-sekian, baru mereka rasa okey, kita boleh bergerak ke alam perkahwinan. Okey, berketepatan dengan tajuk kita itu tadi, iaitu 12 masalah kewangan dalam keluarga dan juga pasangan kita yang perlu kita elak. Mau dapat jauh-jauh, minta jauh lah kata orang Sarawak. Yang pertama saya nak kongsikan situ perbelanjaan yang melebihi anggaran. Yang tu paling penting. Setiap yang kita lakukan mesti kita akan fikir secara rasional, secara mendalam sikit. Bak kata sahabat saya tu, nya pulang tidur dulu, nya fikir benda yang perlu, nya terfikir lagi esok, nya terfikir lagi barunya beli. Nya dah fikir lagi, maksudnya bukan keperluannya. Ia adalah kehendak hati. Okey. Dia adalah tipsnya. Ya, tipsnya. Bak tidur dulu. Menisok dah kita si ingat lagi, boleh alik benda yang si perlu. Macam ni, munya dah hambak tidur dah John. Tapi yang saya tidur malam. Si dapat tidur malam. Gara-gara mikir benda ya. Gara-gara mikir, maksudnya benda ya ada kepentingan baginya. Okey. Tapi nya kena fikir. Fikir dulu dah. Fikir penting kepentingannya atau kemampuannya sia. Macam beli something tu harganya 2,000 plus. Tetapi nya nak ngumuk duit 2,000 plus ya. Mungkin makin satu gajinya ataupun satu bulan gaji ataupun nya ambil masa. Coba praktikkan untuk ambil masa. Walau Wak Ima gaji kita tak 10,000, tapi barang baru 2,000. Dapatlah aku beli baru je 2,000. Tapi coba ambil masa untuk kumpulkan bagi capai target. Baru kita ada usaha. Baru kita akan hargai barang yang kita ada. Ada perancangan lah. Kadang-kadang kita ambil tanpa kita fikir atau kita rancang. Lepas ya ditandah aja benda yang harus dipakai. Jadi pembaziran. Itu yang perlu dielakkan. Ialah dikatakan tadi pembelanjaan melebihi anggaran. Si muat lagi poket ke ngembak barang. Sedangkan nak poket sepatutnya pakaikan duit, tapi ingkar barang. Jadi apa barangnya? Barang daripada hasil pembeliannya yang dah tentu pasal ya. Lalas duit habis barang situ nak malah apa lagi lah. Jadi kita mau nak tanya juga. Mungkin dikongsikan adakah wajar atau tidak kad kredit oleh pasangan yang sudah berkahwin ni. Adakah wajar tidaknya sebab kadang-kadang kad kredit ni kadang-kadang ada beri kebaikan juga betul, sebenarnya. Bagus kalau pandai menguruskan dan menggunakan dengan betul. Tapi bahayanya godaan tu. Bila tahu ada kad kredit, we tend to buy anything. Jadi pendapat Wan Alif macam mana? Okey, untuk kes kad kredit. Bila kad kredit tu bukan kad kredit saja, semuanya ada kelebihan dan keburukannya. Macam kad debit pun ada kelebihan dan keburukan juga. Kad kredit pun ada kelebihan dan keburukannya juga. Dan seperti yang sedia maklum, hutang kad kredit yang banyak merupakan salah satu faktor terjadinya masalah kewangan dalam keluarga yang perlu kita elakkan. Memang kebanyakan berlakunya dari segi kad kredit. Mungkin si nampak dari sudut luaran, tetapi dalaman memang memberi kesan. Ya, sebab biasanya apa yang terjadi apabila pembelian menggunakan kad kredit itu adalah pembelian yang tidak terkawal. Nindaknya main swipe. Sampai satu masa datang surat. Minta balik swipe ya. So,
bagi pasangan, mungkin pasangan yang dah berkahwin, mungkin lagi rasa selesa. Kata orang tu agi apa kata orang Lagi tu? manis bercinta. Pengantin tu lagi manis-manis. Hayalan bercinta lah. Mungkin senang nak berbelanja mas saya. Betul. Dan penggunaan kad kredit terpulang pada individu ya. Tapi bagi saya macam saya sendiri kad kredit kah ataupun debit card kredit mungkin pembelian yang dapat poin. Dapat kita rumah poin, beli minyak atau sebagainya. Ada cashback dan sebagainya. Ada cashback. Kita dapat keuntungan sia. Gunalah kad kredit dengan kebijaksanaan kita. Jangan kita ambil kelebihannya je. Pakai dulu, bayar kemudian. Tapi pakai dulu, lari kemudian. Asyik bayar-bayar. Masalah paling besar. Dan untuk pasangan yang baru kahwin, boleh sekiranya ia mampu. Mbak bincang. Yalah, paling pentingnya mbak bincang. Mbak berunding. Mbak kata orang mbak berkomunikasi dulu dengan bersama pasangan. Wajar untuk dapatkan kad kredit. Untuk ambil kad kredit dan guna kad kredit. Wajar tepuk dada. Tanya selera. Kena tengok keperluan lah. Betul. Kalau memerlukan kad kredit ni tak salah, tapi jangan disalahgunakan. Sebab ia tak fizikal, dia tak nampak secara fizikal. Jadi kita senang nak berbelanja, end up kita sendiri yang susah. Okey, setiap pasangan Malik berhak menentukan sama ada untuk mempunyai majlis yang meriah, majlis perkahwinan ataupun kedudukan kewangan yang stabil selepas perkahwinan ataupun barangkali kedua-duanya. Jadi kalau boleh Wan Alif kongsikan saranan yang seelok-eloknya lah diambil oleh mereka yang baru nak berkahwin dan memulakan hidup berkeluarga di luar sana. Ya, cantik soalan tu guys. Dan perkahwinan ni adalah sesiapa je layak untuk mendapatkan perkahwinan. Dan sesiapa saja layak untuk mendapatkan perkahwinan secara meriah, secara hebat, secara setap-setup kata orang. Letap-letup kata orang, tak nak. Jadi benda di situ permulaannya memang ikut perbincangan dululah. Kena ada rundingan dululah. Ikut kemampuan kita. Jangan kita adakan majlis dengan membuat satu pinjaman semata-mata mau nampak gah di mata jemputan-jemputan. Sebab sebelum tu saya pernah didatangi oleh somebody yang madah perkara macam tu lah, terpakai untuk memastikan kelancaran majlisnya. Dan apa yang terjadi bila akhirnya terpaksa nanggung beban berdaya bersendirian bertahun-tahun. Sebabnya madahnya semua madah dengan wife-nya. Jadi benda tu sangat-sangat memberi kesan. Dan akan datang bila dah kahwin yang pastinya ada rezeki, Allah bagi rezeki, Tuhan bagi rezeki, memang ada anak. Bila ada anak, komit makin meningkat. Mau si mau kita terpaksa menyewa ataupun membeli rumah. Memanglah kadang-kadang ada yang mau duduk dengan mertua, ada yang si mau terpaksa beli rumah. Dan mungkin kerendaan si dapat dikongsi lagi. Tempat kerja dah jauh-jauh. Jadi malah majlis perkahwinannya bagi kami PKP ataupun musim COVID-19 yang lepas lah, bukan time tu, sangat-sangat relevan lah. Bagi yang jodoh dah bertemu, jodoh pasti bertemu. Ya. Yang udah bertemu go ahead ya. Macam kita doa insya-Allah ni tahu dah diberi kelonggaran daripada oleh MKM. Boleh adakan majlis-majlis perkahwinan sebagainya. Go ahead, tak ada bajet sedang-sedang cari dulu di luar. Tapi itulah orang kata, walaupun dalam keadaan pandemik ini ramai yang orang kata cuba untuk berkahwin cepatlah tapi situasi kewangan selepas alam perkahwinan itu juga perlu diambil kira kan Wan Alif. Dan kalau kita lihat malang itu sentiasa tak berbau John. Kalau tidak terjadi kepada kita, mungkin kemalangan yang tak diingini boleh terjadi kepada ahli keluarga ataupun pasangan kita. Jadi apa persediaan awal dari segi kewangan sekiranya kita tak minta tetapi satu hari nanti pasangan kita dilanda musibah meninggalkan kita dan sebagainya. Jadi wajar ataupun tidak kita membuat persediaan untuk situasi berkenaan. Okey, terima kasih John dan juga Gas, soalan yang cukup menarik. Rasa YB bersidang. Okey, wajar tidak wajar bagi saya memang wajarlah. Seperti yang saya madah dulu-dulu sekalipun, memang kita asyik tahu pun mana petaka apa yang berlaku selepas tu. Para penonton semua kita asyik tahu nak apa yang berlaku dengan kita selepas tu. Jadi memang wajar untuk kita buat persiapan, sama ada dari simpanan kecemasan yang paling utama. Kena ada simpanan kecemasan dan juga mungkin kita perlu
sudut pandang melalui untuk pelindungan diri kita, iaitu kesihatan dan juga perubatan kita. Itu pun perlu. Mungkin kita boleh ambil takaful ataupun mana-mana plan yang boleh melindungi kita, pasangan kita dan juga insya-Allah keluarga anak-anak kita. Sebab benda yang perlu, sama ada pasangan si laki atau si perempuan yang akan si ada dulu, bukan kita nak mendoakan, tetapi kita si tahu. Kadang-kadang sebelum zaman bercinta, zaman muda kerak tu orang tu, kita tak si tahu nak pergi syuk bercinta ada penyakit kah, ada penyakit kah. Bila kahwin, bila lepas kahwin, detect benda ada tu, ada benda tu dan semuanya adalah ujian. Tidak-tidaknya kita dah bersedia kan. Macam mana kalau pasangan kita tu kecil hati lah, kita dah buat perancangan untuk situasi berkenaan dan dia semacam saya belum meninggal dunia ni. Soalan sangat-sangat hebat. Soalan sebab saya banyak terima tu. Sebab bila diarahkan untuk membuat wasiat, jawab apa? Kau nak nyuruh aku mati kah? Ada yang dia salah anggap. Tapi benda tu kita boleh bincang bagus-baguslah. Mungkin kita si dapat nak terangkan, kita boleh mbak konsultan datang ataupun kita mbak si pergi jumpa konsultan. Biar konsultan yang akan beri penerangan yang mungkin akan menyentuh hatinya, akan buka pintu hatinya untuk buat apa yang kita mahu. Bukan kita nak berebut, tapi benda tu sangat-sangat sensitif. Bila salah seorang pasangan meninggal dunia, lelaki atau perempuan kelak, memang mungkin ada anak-anak, mungkin ada mak mertua ataupun mak sebelah. Tidak-tidaknya kita bersedialah dengan sebarang kemungkinan. Jadi Wan Alif ada bercerita mengenai simpanan kecemasan. Berapa agak-agaknya simpanan kecemasan yang perlu kita peruntukkan? Selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kita masih lagi membincangkan topik mengenai 12 tips kewangan yang perlu dielak dalam keluarga ataupun dalam pasangan suami isteri. Dan kita bersama dengan Wan Alif, penasihat kewangan tetap Sejahtera Asia. Okay, kita nak tanyalah, kalau dibicarakan mengenai simpanan kecemasan, berapa banyak yang diperlukan sebenarnya untuk simpanan kecemasan ini? Okey, untuk simpanan kecemasan. Dan seperti saya dah maklum kajian daripada AKPK 2019, sebanyak 75% yang ada simpanan sehingga usia persaraan. Hanya berharap dengan potongan-potongan daripada platform-platform potongan daripada kisah ataupun KLBSP dan sebagainya lah. Tetapi benda tu bukan dimaksudkan dengan simpanan ini kecemasan. Bukan kategori simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan tu adalah ikhtiar kita sendiri. Sebab simpanan kecemasan tu yang perlu dilakukan oleh mungkin pasangan ataupun individu, bujang ataupun dara. Tapi paling tepat sekali, benda tu dah praktik zaman kita bujang. Seperti kita doa ampun. Macam ni kita doa nyimpan. Kita doa pergi bujang lah. Macam ialah. Macam ialah. Kita doa dah berkejaya. Dah ada pendapatan. Jadi buat simpanan di mana-mana platform. Sama ada platform pelaburan ataupun simpanan tetap sahaja. Benda tu jadi masalah. Yang paling pentingnya kita tahu kita pun kemampuan. Paling minima pun macam saya 10% lah 10%. Daripada gaji. Mungkin kita ada lebih, kita angkat lebih. Macam dapat bonus ke dapat kena tu macam-macam insentif yang disalurkan oleh kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak kepada kita. Jadi mungkin benda yang boleh simpanan kecemasan. Simpanan kecemasan sebab kita gaji ada sekurang-kurangnya dah dapat cover untuk simpanan kecemasan. Kadang-kadang mindset orang, okey, tak lama lagi akan terima bantuan, so dia dah target dah nak beli apa guna bantuan tu kan. Okey Wan Alif, kadang-kadang ada orang menyimpan ni, cara dia lain-lain. Tapi ada juga yang terlalu obses untuk menyimpan, sampaikan tengah bulan tu dorang pokai, dorang kacau balik simpanan yang mereka simpan tu. Jadi apa sebenarnya kaedah terbaik lah untuk sama ada buat simpanan kecemasan ataupun apa-apa simpanan ni? Sebab ialah
mun kita nak nyimpan tu, kita kena buat kajian ataupun kita buat apa kata orang tu, survey dulu. Sini platform untuk kita nyimpan, bertepatan sih dengan kita, sama ada gaji kita tak cukup sih untuk bulanan, bayaran kereta kita, rumah sewa dan utility dan sebagainya. Benda ya dulu kita kena listkan. Sebab ya first kali dulu macam kita nak beli barang, kita kena listkan. Mun kita listkan memang akan over budget. Over budget satu, barang-barang akan lebih. Bila barang-barang lebih, nampak macam kelak si payah aku pergi beli lagi tak. Tetapi nya silap di sia. Mun barang-barang yang expirednya cepat, berlakunya kerugian sia. Beli dulu, kelak dapat lagi kita beli bah. Jangan beli terlalu banyak tu si beli berkotak-kotak macam nak buka suatu supermarket. Kita nak macam ialah. Jadi ialah cara yang terbaik ya, buat kajian dululah. Mau dapat tolak dari sudut yang dah tetap ya. Bayaran kereta, rumah, utility sebagainya. Baru bakinya kita nak congak-congakkannya berapa aku perlukan simpanan tetap ya. Jangan kita bermula untuk simpanan tetap sampai tengah bulan terkuit-kuit kiri kanan. Oh, tak dah dari hati aku. Si boleh macam ya. Si sihat juga nak. Si sihat juga. Kita nak kerja, kita perlu makan. Betul. Jangan kita asyik makan. Yes, walaupun yang ada sebentar ku pulang nak cari kerja. Sebentar. Tapi perlu makan juga sebab betul, kita yang cari rezeki, kita yang cari makan ya. Self reward tu tak salah. Betul. Janganlah sampai self reward tiap aludah carut-carut tengah bulan anggar self reward ya. Esok boleh apa? Perut kerok atau orang. Kena pandailah menganalisis berapa pendapatan kita, dan dari situ kita boleh kesan dan aturkan berapa simpanan yang boleh kita buat. Baik, mengenai pengajian di peringkat college atau universiti ni, ini adalah satu perkara yang perlu dititik beratkan oleh golongan ibu bapa juga, sebab lebih kurang RM50,000 lah secara keseluruhannya untuk seseorang individu, bajet yang diperlukan oleh seseorang individu melanjutkan pengajian di peringkat college ataupun universiti. Jadi kalau anak seorang, kalau anak ramai, pasti perbelanjaannya lebih besar. Jadi nak berhutang tu kadang-kadang risau juga sebab dengan kadar interest dan sebagainya. Jadi apa langkah yang bijak yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk persediaan ke arah perbelanjaan pengajian ini? Okey, perbelanjaan pendidikan atau pengajian bagi ibu bapa yang dah dah berkahwin. Belum dah jadi ibu bapa ya, baru jadi pasangan baru berkahwin. Boleh mulakan simpanan. Sebab yang pasti dan yang konformnya hanya akan dapat cahaya mata. Yang akan dapat anak-anak. Jadi buat simpanan pendidikan. Kita banyak platform simpanan pendidikan. Buat potongan secara auto debit, secara secara bayaran lansam 1 tahun pun boleh sih jadi masalah. Benda yang sangat-sangat penting. Dan kami pun yang berpengalaman hampir 6 tahun dalam sektor simpanan pendidikan tu memang benda yang sangat penting lah bagi kami. Sangat penting. Mungkin orang ambil secara remeh, kami ada simpanan dalam tu, simpanan dalam tu. Tapi benda yang benda senang. Senang gila kita nak ambil, senang gila kita nak pakai. Why not kita boleh ambil satu platform yang mungkin buat potongan tanpa kita sedar. Sampai satu tahap, usianya mencapai 17, 18, 19, yang nak masuk IPTA, yang nak masuk IPTS, yang nak masuk skill atau sebagainya, pakailah duit ya. Hala tuju anak-anak di tangan ibu bapa itu sendiri. Mungkin ada yang nak buat pinjaman sebab semua orang mampu. Jadi yang buat pinjaman tu janganlah kita sindirnya, janganlah kita madahi, berani kau interest besar. Tak salah. Nya patahkan semangat. Dari sialah anak-anak ya, kita ajar anak-anak untuk hasil daripada kita pun pinjaman pendidikan tak pun dah besar, belajar rajin-rajin, dapat tak bayar balik tu macam ialah kita didik dari segi moralnya juga. Jangan kita aludah pakai aja duit ya. Pakai kata orang tak standby. Kebanyakan ada standby aja takut apa-apa. Jangan standby bahaya. Mudah betul-betul perlu pakai. Mesti perlu jangan pakai. Sekurang-kurangnya kita orang ada usaha lah. Jangan terlalu ambil jalan pintas. Pinjam je lah. Pinjam je lah. Tapi usaha nak bayar balik kelak susah. Saya tak cakap mana-mana. Sendiri buat, sendiri tanggung. Ya je saya nak padah. Dan sekarang pun dengan inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak, bayi dilahirkan terus mendapat RM1,000 yang sampailah umur 18 tahun. Jadi ambillah kesempatan itu untuk meneruskan simpanan anak-anak sehinggalah untuk pendidikan lah. Umur 17, 18 seperti yang dikatakan oleh Wan Alif tadi, baru keluarkan untuk pembelanjaan melanjutkan pelajaran. Dan kita nak tanya, itu mengenai anak. Kalau
penerimaan macam persediaan untuk menerima cahaya mata. Let's say contoh pasangan baru kahwin, isteri sedang mengandung. Dan macam mana persediaan untuk menerima cahaya mata tu? Okey, Dari segi kewangan. persediaan untuk menerima kedatangan cahaya mata yang pastinya akan menjadi kegembiraan semualah, termasuk siapa-siapa sajalah. Jadi persediaannya kita buat perbelanjaan, tapi benda tu kita nampaklah excited. Bila excited kita pergi sebuah butik tu, kita beli benda-benda yang nak macam-macam ya, tok bajunya sampai 2-3 guni. Jangan macam ya sekurang-kurangnya kita berjimat-jimat lah. Wak Ima kita excited gila-gila. Memang saya dapat dinafikan semua memang excited akan dapat baby yang pertama. Tapi perbelanjaannya kena buat secara sistematik lah. Kita beli pakaiannya, kita beli nyempun barang-barang untuk kesihatan, penjagaan kesihatan dan juga perubatannya. Kena buat satu perancangan lah. Memang saya dapat dinafikan untuk pasangan yang on the way nak dapat anak ya. Kegembiraannya jelas di wajah dan seri mukanya. Jadi di situ ikut kemampuan masing-masing. Sebab mudah adat ataupun budaya kita situ ada yang beri hadiah, ada yang confirm lah. Bila dah lahir jak baby memang duduk hantar hadiah. Dan pasti hadiahnya tu hadiah yang serupa dengan yang kita beli. Cuba kita stop dulu, jangan beli banyak gila loh. Confirm lah kawan-kawan kita, keluarga kita akan beri kita hadiah. Jadi hadiah yang boleh dipakai lah. Daripada kita beli baju, sama katanya. Hari-hari pakai baju sama. Ya, sampai bingung. Dan si anak tu mandi. Katanya. Jangan berebutlah beli barang. Jangan berebut. Kita ada nerima hadiah nak. Betul. Mungkinlah pesanan terakhir Wan Alif secara ringkas kepada penonton pada hari ini supaya dapat mengelakkan masalah kewangan dalam institusi kekeluargaan. Okey, pesanan saya iaitu fokus apa yang terbaik pada kepakaran kita yang boleh kita dapatkan hasilnya yang tinggi kepada kehidupan kita. Betul. Jadi yajak daripada saya untuk Sejahtera Asia. Ingat berjimat cermat. Ada pantun itu? Pantun saya ada pantun itu. Tapi apa-apa pun terima kasihlah. Okey. Saya ada pantun itu. Saya ada pantun Paksa tunggu minggu depan. Wan Alif akan belanja kita pantun lagi. InsyaAllah minggu depan ada pantun. Kalau mandi ada juga. Okay, kalau mandi sila. pergi kalau nak mandi pergi ke sumur, mandi dengan air telaga. Kehidupan kita hidupnya biarlah nak ambil ujung sama tu berumur. cari Pada. Aku mesti pandai pantun. Telaga ujung telaga apa? Telaganya. Janganlah kita hidup hanya untuk berlega-lega. Ya, jadilah. Tapi minggu depan akan belanja lagi kita pantun. Jadi ingat, simpanan kecemasan itu sangat penting. Seperti yang Wan Alif katakan, kita harus sentiasa bersedia untuk menerima sebarang sahaja kemungkinan dan disokong dengan status kewangan yang stabil. Selepas ini, kita akan bersama dengan seorang web developer berbicara mengenai mendigitalisasikan ekonomi. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, jangan risau. Boleh sahaja cari kami di YouTube Sejahtera Asia TVS. Baik, hari ini John, disebabkan oleh suasana pandemik dan sebagainya, ramai usahawan yang pandai mengadaptasikan dengan situasi ini dan kebanyakan antara mereka sudah mula untuk mendigitalisasikan perniagaan mereka. Dan Karuna Sarawak adalah mereka dan pembangun web Malaysia, pakar e-commerce, pemasar digital, reka bentuk grafik dan pembangun perisian yang menawarkan penyelesaian perniagaan kreatif bagi pelbagai jenis syarikat dan organisasi, antaranya Petros, Go Shop, Sarawak Culture Village, Tunku Putra International School dan banyak lagi. Jadi pada hari ini kita bersama dengan CEO of Karuna Sarawak sendiri, Encik Melvin Ong, untuk membicarakan mengenai topik kepentingan mendigitalisasikan perniagaan anda. Berbelit dah. Mendigitalisasi. Mendigitalisasikan perniagaan anda. Hello, hi, good morning. Hi, good morning. Melvin. Welcome to Sejahtera Asia.
Tina. Yeah. Thank Happy you so Chinese much for New coming. Year. Happy Chinese New Year. Sini Yep. Kuala. Sini Kuala. Thank Okey. you. Transformasi digital adalah satu bentuk alternatif untuk menyiapkan perniagaan ke arah pembangunan masa depan. What are the consequences if a business or organisation is not being sensitive or not alert with the current changes and needs? They will be left behind, and it's more difficult for them to reach out to the younger generation because digitalization is all about lifestyle, like how you're getting information. So people nowadays, they have been getting information from online. So before you make a purchase decision, what is the first thing you do? You go on Google, online. or Lazada or Zalora. Yeah. So if you're not doing that, you're kind of left out. So you can't really tap into the younger audience who are now the biggest buyers, basically. Yeah, they are the working generation. Yeah, so things need to move on. But what if a company that is the brand is strong and they had a well-known branding, Yeah. but they are still not up to par in terms of digitalization in That's the business and stuff like that. Can they still survive in the modern? They can, but not for long. Yeah, so yes. they will be able to reach out to perhaps within their own neighborhood or their own state, but it's very difficult for them to expand further. Yeah. So one very good example is American Girl. The Barbie doll in America. So they have a lot of physical outlets all over the U.S. But one of the things that they lack was sort of like an online presence. Yeah, so it's very difficult for them to grow. Unlike Barbie, Barbie by Mattel, you can buy it on like Zalora, Lazada, or any other forms of internet. Maksudnya walaupun penjenamaan tu kukuh, rugi juga sekiranya mereka tak ambil peluang untuk mendigitalisasikan perniagaan mereka. Yep. And as you said just now, especially younger generations, they don't like slow load times. If the website is slow, users won't wait, and that is the reality of web application development issues today. So how do you usually overcome this? Because sometimes we know we need to fulfill our clients' need, but at the same time, a large amount of unoptimized images might cause the website to be slow. So how you overcome this? Okay, so first you need a pretty experienced web development team. Yeah, so they should be able to tell you what is the appropriate size of the images, and number two is actually selection of servers. Yeah, so there are so the nearer the server location to your country, the faster it becomes. Yeah, and also if you're using a cloud or a physical server. Yeah, so most of us are actually going for cloud servers these days, like Amazon AWS servers. You have the Baidu server. Yeah, so. Our recommendation is actually to move to cloud, because they have something called a CDN, a content distribution network, so which allows mirror contents from all over the world. So depending on where you are, it always loads very fast. Jadi selepas ini kita akan ketahui apa cabarannya untuk menjalankan perniagaan secara atas talian ini sebab berbeza dengan secara fizikal. Kita boleh nampak pelanggan kita, apa yang mereka nak, apa yang mereka adukan. Jadi secara online ni macam mana? Bagaimana peruntukan staf untuk memastikan kelancaran 24 jam sistem online ini selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Dalam suasana pandemik ini penting untuk kita tahu macam mana nak mendigitalisasikan perniagaan kita. Jadi pada hari ini kita masih lagi bersama dengan CEO Karhuna Sarawak, Encik Melvin. So Encik Melvin, in your opinion, between application and website, which one is more preferable for business? Definitely start with a website because the cost of building it is cheaper, and in terms of maintenance, it's much easier. Yeah, and for mobile apps, every time your phone has an update, you kind of need to update your mobile app as well. But there are responsive mobile apps these days, like for example built with React framework that can also work. Yeah, so basically it's like a website but embedded inside an app. Yeah, but definitely start with a website. Website first. Yes. Okay, maybe you can share what are some local companies here in Sarawak or Kuching that just started with digitalization with their business and it actually received great response. Maybe you can share some. One of the successful case studies that we have done was for Sarawak Cultural Village. Yeah. Okay. Before the digitalization, in fact, they just started embarking on it. They had a website, but without an online store and
without any digital marketing. They were making like, about 30,000 ringgit for the whole year, basically, in terms of like online inquiries and online sales. But when they had an e-commerce ticketing platform on the website and they started digital marketing, they are making almost excess of almost $1 million every year. Yeah, so within a month, you can see their revenue go up from like, maybe about 5,000-6,000 a month to at least 57,000 the first month. Yeah, so that's the power of digital marketing. Dan saya kira mendigitalisasikan perniagaan ini adalah satu alternatif untuk memudahkan kita lagi sebenarnya sebab dapat mengurangkan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi cabarannya pastinya adalah untuk mempromosikan website itu sendiri untuk diketahui oleh orang. Cantik-cantik pun kita design, kalau orang tak tahu pun kurang berkesan juga. So what do you think the challenge to how to promote the website to public? Yeah, the first and foremost is your search engine optimization. So you have to make sure that your website has like meta titles, meta description, and it's uploaded onto Google, basically. We call it Google like sitemap. Keywords, all those keywords. The keywords. So basically, when you do SEO, we play with a few factors, one of which is keyword density. Yeah, so when we did it for like Everly Hotels in Putrajaya and the Prescott Hotel, what we did was we actually repeated the keywords of the location, places of interest, and we tied it with the name of the hotel. Yeah, so that's one factor. Do you also believe the integration of social media together with the website is important as well? Yes, we do. But if you just have a social media alone, it's not enough. Yeah. So basically, you still need to redirect your visitors to a website so you're able to capture their information. Yeah, because the website technically belongs to you, whereas Facebook, social media pages belongs to Facebook. So in terms of like data analytics, if you have your own website, it's much easier for you to analyze the traffic that comes through, and you can actually do a lot of retargeting. Yeah, that's why people always want to have a website as well, and it's easier to catalog your products. When you go on Facebook, right, it's very difficult for you to find your previous posts. Like maybe if you post like 3 times a day, by the time, by the end of the year, you can't find what you posted in January. So maybe ramai juga sebenarnya orang nak tahu ni berapa kos yang diperlukan untuk membuat satu-satu website ataupun untuk hire web developer untuk buat website untuk perniagaan mereka. Agak-agaknya berapa kos yang diperlukan? For a basic informative website, it can start from as low as 800 ringgit all the way to excess of probably about 7,000-8,000 for an e-commerce website. Yeah, those are the average costing for websites, but also depending on what you want, whether it's just a bare website, which is about 800 ringgit, or you want something with search engine optimization. Yeah, so SEO can be quite expensive. In Singapore, we charge about $1,000 Sing dollars per page. Dan kalau kita lihat situasi sekarang ini, semuanya di hujung jari kita, jadi semuanya online. Jadi Encik Melvin, to move or run business online completely and not having a store physically, is it a wise step, your opinion? It is a good start to a business. So you can easily start an online business for less than 10,000 ringgit. Yeah, but it also depends on whether or not it depends on your product. Like for example, furniture, and for example, towels. For example, some people want to see the texture. They want to feel the softness of the mattress and the chair. So for furniture industry, I think that a showroom is still needed. But it's a combination of both online channels that drives people to your store. To your store. The brand awareness, basically. So like, what are the products that you think would be a great product and probably a more feasible product to start your business online? Fashion for sure. That's one of the top online products today. Electronics is another one. Yeah, because for phone cases, as long as you know your phone model, accessories. What about food business? Food business, it is good to be on, let's say, Grab or Foodpanda, But if you want to start an website of your own, you kind of need to figure out the logistics. Yeah. So I would suggest perhaps start on Foodpanda and Grab, and if you have your own website, you link it to Foodpanda and Grab. It's so much easier for you to handle the logistics aspect of it. Ini tips daripada CEO Karuna Sarawak. Best sebenarnya bagi mereka yang mempunyai perniagaan sekarang ini, mungkin dah mula start berfikir dah bijak dan langkah yang patut kita ambil adalah mendigitalisasikan perniagaan kita. Baik, sepanjang tempoh Karuna Sarawak menjalankan perniagaan berkonsepkan digital, e-commerce, IoT dan sebagainya bagi pelbagai bentuk bisnes dan organisasi macam yang saya katakan tadi untuk Sarawak Culture Village, Tunku Putra International School, Rainforest World Music Festival, Go Show, Petros dan banyak lagi. So maybe you can share on how do you ensure the security of payments or transaction made online and also the security of your service, user personal information.
Yeah, so basically the first thing when you talk about security is transactions, right? Cash transactions. So we always make sure that we use credible payment gateways. Yeah, so PayPal, SenangPay, iPay88, iPay, you know, these are the credible payment gateways that are out there. Besides, we also choose, good service, credible service, such as Amazon Cloud, or or InMotion VPS servers. So these servers have very tight security. Also depends on your code structure. So your code structure and the website that you build must be done well. Yeah. So that ensures the security of the website. Is it possible now to actually have an e-wallet payment in the website? For example, if you want to put a QR Sarawak Pay there, Yeah. you can just scan and pay. You don't need to. Sarawak Pay actually has two APIs. One is to display the QR code. One is actually just to transact online. So that was Boost. Sorry, Sarawak Pay I don't think has the online QR. So yeah, it is possible to integrate Sarawak Pay and Boost into websites. We've done it before. Yeah. Mungkin So interesting. mungkin pesanan lah secara ringkas Yeah. kepada penonton di luar sana supaya mereka tak teragak-agak untuk mula mendigitalisasikan perniagaan mereka, sebab melihat kepada suasana pandemik ini adalah cara kreatif kita untuk memajukan ekonomi kita. Jadi pesanan Cik Melvin kepada mereka. I think that you have to start from somewhere. So maybe you can start from creating your own Facebook page, or if you don't even go on social media or the website, at least start using Zoom or Skype or WhatsApp. Yeah, you start baby steps and then you will get there. Yeah, because like for example during COVID, those people who can't use Zoom or use Skype, it's almost impossible for you to hold meetings because you can't go and meet people. Yeah, so I think digitalization is really important, especially during this period. Everything needs baby step Baby lah. steps. Yes. Dan banyak perkongsian sebenarnya saya kira sangat berkualiti daripada Encik Melvin pada hari ini, terutamanya bagi mereka yang terfikir untuk mendigitalisasikan perniagaan mereka sesuai ke arah visi Negeri Sarawak untuk menjelang tahun 2030 digital economy. Jadi terima kasih sekali lagi Encik Thank you Melvin so much. bersama kami dalam Thanks for Sejahtera having Asia. Baik, selepas ini kita kembali lagi untuk blog yang terakhir, jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi untuk blog yang terakhir Sejahtera Asia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami berdua, saya dan Jonathan Ding, untuk edisi 17 Februari pada hari ini. Baik, hari ini kita bawakan dua topik kepada anda. Pertama, elak konflik kewangan dalam keluarga. Yang kedua adalah kepentingan mendigitalisasikan. Sampai sekarang saya tak susah nak sebut word tu. Digitalization lah. Mendigitalisasikan perniagaan anda. Dan untuk topik Wan Alif, pakar kewangan kita tadi, mengenai elak konflik kewangan dalam keluarga, kata beliau tak salah untuk ambil kad kredit. Ya, banyak kelebihannya, cashback dan sebagainya. Jadi kita faham orang yang nak memulakan institusi kekeluargaan ini, yang baru berkahwin ini kadang-kadang memerlukan perabot dan sebagainya. Jadi tak salah guna kad kredit. Tapi yang salahnya kalau kita salah gunakan kad kredit itu. Maksudnya kita beli tapi bila nak bayar tu kita lari. Yang tu jangan. Kad kredit sebenarnya penting juga, dia juga boleh membina kredit profil kita, kredit profil seseorang. Tapi itulah keyword di sini adalah menggunakannya dengan cara yang bijak dan betul. Kena berdisiplin dalam perbelanjaan tu. Dan simpanan kecemasan juga tadi John. Kata Wan Alif sangat penting. Mungkin kita yang berumur masih muda ni, yang kita rasakan kita tak ada sakit, kita tak ada keperluan untuk buat simpanan kecemasan, kita mengenepikan hal ini. Tapi sebenarnya saranan oleh Wan Alif tadi untuk buat simpanan kecemasan seelok-eloknya bermula dalam kalangan orang yang bujang. Sebab sikit-sikit kita simpan, kalau dah lama nanti kita mempunyai simpanan kecemasan yang kukuh, kalaulah kita ditimpa sebarang ujian, musibah dan sebagainya, setidak-tidaknya kita dah bersedia. Jadi itu sedikitlah mengenai perkongsian tips kewangan daripada Wan Alif sekiranya kita nak elak konflik kewangan dalam keluarga. Juga mengenai perkahwinan tadi John. Kata Wan Alif tak salah untuk kita menyegerakan perkahwinan terutamanya pada musim pandemik ini. Tetapi janganlah dilakukan secara membazir dan kena aturkan perbelanjaan untuk selepas perkahwinan
perkahwinan tu. Antaranya adalah persediaan untuk menimang cahaya mata dengan kos perubatan lagi, kos di hospital lagi, makan minum lagi. Jadi itu susu, semua kita pampers kena lagi. titik beratkan. Kalau tak, kita yang susah di dudi hari kata orang Sarawak. Okey, untuk topik yang kedua, John. Untuk topik yang kedua, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Karuna Sarawak, Encik Melvin Ong. Beliau juga merupakan seorang web developer yang banyak menghasilkan website-website yang saya rasa pernah kita lawati ataupun sering lawati seperti Estrogo Shop, Petros, TVS pun TVS, Sarawak website. Culture Village. Sarawak Culture Village dan itulah kepentingan mendigitalisasikan perniagaan anda di musim ataupun di abad ini. Jadi itu sangat penting dan banyaklah beliau kongsikan, dan kepada anda yang mungkin nak memulakan perniagaan, nak memulakan website, boleh bermula website daripada serendah RM800. Itu untuk yang basic website lah. Tapi semestinya harganya akan meningkat ikut apa kehendak anda dalam website tersebut dan sebagainya. Jangan takut untuk cuba benda yang baru. Jangan takut untuk mendigitalisasikan perniagaan anda. Kata Encik Melvin tadi, start with baby steps lah. Jadi caranya senang sahaja. Kalau kita tak nak buat website terlebih dahulu, kita boleh mulakan dengan buat Facebook page dan sebagainya. Dari situ mula dengan media sosial dulu. Media sosial. Kita akan rasa kita nak cuba benda yang baru dan mungkin mana tahu rezeki anda boleh mendigitalisasikan perniagaan anda sesuai dengan misi dan visi Sarawak ke arah mencapai negeri maju menjelang tahun 2030 dengan digital economy. Baik, itu sahaja topik yang kami bawakan kepada anda pada hari ini. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada anda. Tapi sebelum itu, Gas, mungkin Gas boleh kongsikan siapakah mungkin tetamu ataupun apakah yang Gas akan bawakan untuk Gaspirasi malam ini. Yes, Gaspirasi pada malam ini kita akan bersama dengan seorang saya panggil sebagai pakar lah. Di sebalik penjenamaan sesuatu, kena ada seorang pakar yang menjaga penampilan kita, yang menjaga macam mana kita nak nampak berkeyakinan di hadapan kamera, di hadapan publik dan sebagainya. Jadi kehadiran beliau itu sangat penting, terutamanya dalam industri hiburan. Kita akan bersama dengan seorang nak tahu siapa malam ini. Gaspirasi secara langsung jam 9 malam. Jangan lupa untuk saksikan. Tapi kalau kepada anda yang mungkin nak sangat tahu siapa, saksikan boleh buka media sosial TVS. Dah keluar dah poster kat situ. Jadi kalau nak tahu, start dengan huruf O. Pergilah ke media sosial TVS. Baik, sampai di sini saja Sejahtera Asia untuk hari ini. Kembali lagi bersama dengan saya esok. Bersama dengan saya esok dan Jessica John. Esok bersama dengan saya dan Jess dalam Sejahtera Asia. Jadi sampai di sini saja. Saya Jonathan Ding. Saya Ghazali Zawawi. Hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Bye.